Hello, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Nama saya Cikgu Fatimah. Saya akan mengajar subjek Bahasa Melayu. Okey, saya rasa awak ingat saya lagi? Bagus awak ingat saya lagi. Okey, jom kita belajar. Hari ini, sebelum belajar, kita haruslah membaca doa belajar. Awak membaca doa belajar mengikut kepercayaan awak masing-masing. Sudah baca doa belajar, kita keluarkan buku penulisan dan juga buku teks. Buku penulisan, awak tulis pada indeks 3.0 kemahiran menulis. Awak boleh memberhentikan video ini untuk memberi masa awak menulis di buku penulisan. Seterusnya, awak buka helaian baru, tulis tajuk kita pada hari ini, SP kita iaitu 3.4.2. Menulis perenggan isi dengan membina pelbagai ayat topik, ayat huraian, ayat contoh dan ayat penegas secara terancang. Melalui SP ini, kita akan dapat objektif. Apa maksud objektif? Apa yang kita nak belajar pada hari ini? Apa yang awak perlu faham? Okey, pada hari ini kita akan membuat sekurang-kurangnya 3 perenggan. Satu perenggan saya akan bagi contoh. Yang kedua, awak akan teka ayat itu, ayat yang mana satu. Dan yang ketiga, perenggan yang ketiga, awak akan dibagi latihan dalam Google Form. Seterusnya, dalam perenggan isi itu, kita ada 4 ayat. Ayat yang pertama ialah ayat topik. Ayat kedua, ayat huraian. Ayat ketiga, ayat contoh. Dan yang keempat, ayat penegas. Okey, pandai. Apa itu ayat topik? Ayat topik ni adalah ayat untuk memperkenalkan isi. Okay, awak boleh guna penanda wacana. Contohnya seperti selain itu, pada masa yang sama, di samping itu dan seterusnya. Ayat huraian. Ayat huraian ni ialah menghuraikan isi. Kita boleh menggunakan kaedah 4 wife, 1 husband. Apa tu maksudnya? Okey, kita ambil yang ni. 4W, 1H. Apa itu? 4W yang pertama, what? Apa? Yang kedua, where? Di mana? Yang ketiga, when? Bila? Pandai. Yang keempat, who? Siapa? Yang terakhir, how? Bagaimana? Ini saya dah selalu tekankan di dalam kelas. Seterusnya adalah ayat contoh. Ayat contoh, ayat yang menghuraikan contoh kepada ayat topik dan ayat huraian. Awak boleh menggunakan penanda wacana sebagai contoh dan tamsilnya. Tamsilnya tu sama je maksud contohnya. Seterusnya ayat penegas. Ayat penegas ni menegaskan kembali isi ayat. Kalau awak nak tambah peribahasa atau pepatah, lagi digalakkan. Maksudnya awak lebih tahu tentang bahasa Melayu tu. Okey, sekarang ni awak buka buku tulis muka surat 36. Sebelum itu awak pastikan awak tulis nota berkaitan dengan ayat topik. Okey, ayat topik ni awak tulis dalam buku penulisan. Tulis dia punya tajuk ni dan penerangan dia. Maklumat dia semua ni. Ini adalah nota. Awak nak buat nota cara awak, boleh. Yang penting awak faham dan ada maklumat ini. Okey, ayat topik, ayat huraian. Ni pun kena salin. Semua ni nak lukis gambar konden pun tak apa. Saya bagi je. Lagi cantik. Okey, ayat contoh pun awak kena tulis. Ayat penegas pun kena tulis.
Sekarang buka buku teks muka surat 36. Awak akan nampak satu gambar rajah ni pekerja cemerlang. Ciri-ciri pekerja cemerlang. Yang pertama, menepati masa. Yang kedua, selit teknologi. Yang ketiga, mengamalkan gaya hidup sihat. Yang keempat, cekap berkomunikasi. Okey, yang kelima, berilmu pengetahuan. Okey, kita pergi kepada isi pertama, iaitu menepati masa. Ayat topik dia. Awak boleh tulis macam ni. Pekerja yang cemerlang haruslah sentiasa menepati masa dalam segala situasi. Okey, ini awak terangkan apa ini awak ambil yang menepati masa ni. Itu ayat topik. Okey, ayat huraian. Ayat huraian kita guna tadi 4W 1H. Mula-mula sekali, awak soal apa itu isi. Apakah itu menepati masa? Mengapakah perlu menepati masa? Bilakah perlu menepati masa? Siapakah yang menepati masa? Bagaimana menepati masa? Awak fikir, awak soal pada diri awak. Awak fikir apa jawapan dia. Mana yang terbaik, awak ambil. Di sini, saya memilih yang terbaik iaitu mengapakah perlu menepati masa. Saya pun tulis, ini adalah ayat saya. Kenapa kita kena menepati masa? Okey, maksudnya dia menunjukkan bahawa dia seorang yang berdisiplin tinggi dan committed. Apa maksud committed? Committed tu dia kerja betul-betul terhadap kerja yang dilakukan. Ini ayat saya. Hal ini kerana seorang yang menepati masa menunjukkan bahawa dia seorang berdisiplin tinggi dan komited terhadap kerja yang dilakukan. Di sini ada apa ni? Penanda wacana. Okey, kita belajar kosakata baru iaitu committed. Siapa yang dah tahu tu bagus, siapa yang belum tahu saya bagi tahu. Seterusnya, ayat contoh. Ayat contoh tadi kita boleh guna penanda wacana, contohnya sebagai contoh ataupun tamsilnya. Kat sini saya nak guna tamsilnya. Tamsilnya, pekerja tersebut boleh hadir mesyuarat yang ditetapkan 10 minit sebelum dimulakan untuk membuat persiapan diri yang rapi. Ini adalah contoh saya. Okey, contoh yang lain awak boleh buat hantar tugasan pada tepat masanya ataupun sebelum ketua minta. Pekerja yang cemerlang tu dah memberikan tugasan tersebut. Itu juga boleh dijadikan contoh. Seterusnya ayat penegas. Ayat penegas awak boleh gunakan apa ni? Penanda wacana oleh itu. Oleh itu, benarlah masa itu emas kerana masa itu sangat berharga bagi pekerja untuk mengukur tahap disiplin mereka. Okey, ni saya letakkan masa itu emas. Okay, ini adalah peribahasa ataupun simpulan bahasa ataupun pepatah. Awak boleh masukkan peribahasa ataupun pepatah. Jadinya, bila awak dah fikir satu-satu ayat itu, awak boleh rangkumkan dia dalam satu perenggan. Okey, perenggan. Kalau perenggan apa beza macam tadi? Perenggan dia sambung, 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 sambung ayat dia. Okey, tulis ayat 1, ayat topik, lepas tu titik, sambung, ayat 2, ayat huraian, titik. Lepas tu sambung ayat ketiga, ayat contoh. Sambung, titik, sambung ayat keempat, ayat penegas. Okey, seterusnya kita pergi kepada isi kedua, celik teknologi. Ini latihan kepada awak.
Sila kelaskan ayat-ayat tersebut. Ini saya dah bagi ayat. Okay, saya bagi masa untuk awak fikir. Ini ayat apa? Yang pertama ni ayat apa? Yang kedua ayat apa? Ketiga ayat apa? Yang keempat ayat apa? Okay, sudah. Okay, yang pertama tu adalah ayat topik. Bagus. Pandai. Yang kedua adalah ayat penegas. Sebab ada apa kat sini? Okay, katak di bawah tempurung ni. Okey, yang pertama, kenapa dia boleh jadi ayat topik? Sebab kita ada penanda wacana selain itu. Dan ada celik teknologi. Seterusnya, ayat contoh. Kenapa ayat contoh? Sebab ada kat sini sebagai contoh. Dia bagi contoh ini. Okey, celik teknologi. Apa itu celik teknologi? Saya terangkan. Saya nak awak terangkan celik teknologi. Teknologi tu dia pandai guna komputer, pandai guna barang-barang digital, pandai guna macam WhatsApp ke, apps ke. Okay, sebab sekarang itu adalah zaman kita. Jadi saya bagi contoh lah, macam sekarang ni ada pandemik COVID-19. Ramai orang yang bekerja daripada rumah dan menghantar kerja melalui laman maya. Okey, yang terakhir ayat huraian. Ayat huraian kita ada hal ini kerana. Gunakan penanda wacana hal ini kerana. Okey, siapa yang betul semua? Bagus, siapa yang betul semua? Tahniah. Ni sudah dijadikan perenggan isi. Macam tadi kita gabungkan antara ayat satu sama lain, jadilah satu perenggan isi. Dah tamat. Itu saja yang kita belajar pada hari ini. Sila buat latihan dalam Google Form yang saya berikan. Saya nak simpulkan apa yang kita belajar pada hari ini. Apa yang kita belajar? Kita buat perenggan isi sahaja. Itu je yang kita belajar. Perenggan isi. Perenggan isi ada berapa ayat? 4 ayat. Iaitu ayat topik, ayat huraian, ayat contoh dan ayat penegas. Apa itu ayat topik? Ayat topik menerangkan, ayat topik menjelaskan isi. Okey, ayat huraian kita menghuraikan isi. Ayat contoh bagi contoh kepada isi. Ayat penegas kita tegaskan lagi isi. Okay, ingat yang penanda wacana ke apa kaedah yang kita nak guna, awak kena ingat. Okey, akhir sekali saya ingin mengucapkan selamat Ramadan Karim kepada semua umat Islam. Jangan lupa puasa sebab tu rukun Islam wajib. Dan seterusnya di keadaan sekarang ni, saya berharap awak sentiasa mengamalkan tahap kebersihan yang tinggi untuk kita menghalang daripada COVID-19. Okey, selamat sejahtera. Saya ucapkan terima kasih share Andre. Okey, bye. Kalau ada apa-apa masalah, awak boleh bagi tahu saya melalui WhatsApp ke apa ke. Okey, itu saya pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.